Bagi dia tak bagi sepasal. Kemudian dia bertambah dosa pula kat dia, kata kat puak-puak ni, kata kat tok guru ni. Tak boleh. Kerana bulan Ramadan itu juga bulan sedekah. Bulan untuk kita berikan berlipat kali ganda sumbangan kita. Kerana setiap amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan hatta tidur. Tu nak sebut tu. Hatta tidur akan mendapat pahala di sisi Allah. Naumus shaim ibadah. Tidur orang yang berpuasa ibadah. Tu mujur tu. Tak ramai lagi hak tidur tu. Tapi maksudnya bila tahu katanya ibadah ni kira selesai lah. Tapi nak sebutnya bukan Nabi nak sebut cerita bab tidur. Nabi nak kata hatta tidur tak buat apa pun boleh ibadah. Apatah lagi kita buat keluar pergi sedekah, apatah lagi kita berzikir, apatah lagi kita membaca Al-Quran, apatah lagi kita buat benda yang baik. Sudah tentu lebih berlipat kali ganda Allah nak beri. Kerana tidur pun boleh pahala, yang lebih daripada tu sudah tentu berlipat kali ganda. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bagaimana tawaran-tawaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di sepanjang bulan Ramadan ini, hendaklah kita menyahut seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan kita bersegera untuk mendapatkan dan melakukan amal-amal soleh, yang mudah-mudahan dengan amal-amal soleh itu kita melihat bagaimana kita mampu untuk mencapai dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, saya nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nak menggambarkan tentang amal soleh. Kadang-kadang kita duk faham bila sebut amal soleh ni dia kena duduk di masjid. Kadang-kadang kita duk faham nak beramal soleh ni dia kena duduk di surau, nak kena sembahyang baru nama amal soleh, hak lain tak nama amal soleh. Kita nak perbetulkan kefahaman kita itu berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan muttafaq alaih kedua-dua Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim, daripada seorang sahabat Nabi, an Abi Zar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Abu Zar satu hari dia berkata pada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, ayul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, manakah amal-amal yang paling afdal? Ni sahabat-sahabat tuan-tuan sekalian nak tunjuknya kepada kita, sahabat ni dia hak Nabi ajar tu satu. Dia tak cukup dengan hak Nabi ajar, dia tambah, dia tanya sendiri. Pergi jumpa pelan-pelan dengan Nabi, ya Rasulullah, apa lagi amal yang afdal? Ni sahabat. Hak Nabi tazkirah tu tazkirah dah. Hak dia pergi jumpa secara senyap, secara di rumah Nabi, tanya macam mana Rasulullah, apa lagi yang boleh aku buat, tu pun satu. Maksudnya sahabat-sahabat tu dididik dengan jiwa yang nak buat ibadat. Kita bola dah. Kalau kita tak apa, hak duk ada tak larat ada ustaz nak pergi tambah lagi dak lah. Tapi Nabi, sahabat-sahabat ni dididik oleh Nabi, ditarbiah oleh Nabi, hak Nabi ajar tu satu. Tak puas lagi, pergi tanya pula dengan Nabi, ya Rasulullah, apa lagi hak boleh aku buat? Masya Allah tuan-tuan, jauh dengan kita. Jauh dengan kita. Bila Abu Zar tanya pada Rasulullah, ayul amali afdal, Rasulullah sebut yang pertamanya, Rasulullah kata nak memberi faham antara amal-amal yang dikatakan amal soleh tu apa dia. Yang pertama Nabi sebut al-imanu billah, beriman kepada Allah. Beriman pada Allah ni seperti mana kita tahulah dengan amalan-amalan yang kita buat, puasa kita, dengan kesungguhan kita melakukan ibadat-ibadat sunat yang lain, sembahyangnya, zikir, baca Qurannya, semua tu akan menghasilkan iman. Kita nak kenal iman, tak nak kenal iman, ada iman ataupun tidak, kita akan rasa manisnya beribadat. Itu iman lah. Orang duk pening kepala kat kita, kenapa lah puak-puak ni lepas sahur kelang kabut keluar nak beranak mai datang surau. Kemudiannya hari Minggu ni kalau boleh pagi-pagi pergi jogging ke, duduk di rumah ke, tidur ke, lebih seronok. Aku pelik kenapa puak-puak ni mai duk dengar tazkirah ni. Sebab apa? Sebab dia tak rasa manis. Tanya kita kenapa kita setiap pagi boleh duduk di surau, tunggu sampai pukul 7.30 sampai pukul 8. Sekalipun duk pejam mata, kita kata tak apa. Kita kata tak apa. Sebab apa? Sebab tu yang dia orang tak boleh nak kongsi dengan kita. Kita baca Quran tuan-tuan sekalian. Kita baca Quran, sekalipun baca Quran kita tu tidak macam orang lain. Kita nak boleh habis muka tu, orang lain ambil masa 10 minit, ya kita Masya Allah nak boleh habis muka tu dia kadang-kadang mai sampai 45 minit.
nak baca sebutir-sebutir silap patah balik tu. Tu yang dahsyat tu. Silap dia patah balik, nak boleh semuka tu 45 minit. Tetapi kita seronok, kita mau baca, habis daripada tu kita baca, esoknya kita baca pula, esoknya kita baca. Sebab apa? Kita rasa manis, kita baca, kita rasa seronoknya beribadat. Itulah yang dipanggil sebagai iman. Orang yang tak rasa manis, dia takkan rasa macam mana beribadat. Sebab tu saya pernah sebut pada tuan-tuan contoh-contoh orang yang dia tak buat, dia takkan rasa manis. Contoh-contoh yang saya pernah sebut sebelum ni, macam orang makan durian lah. Mak Saleh datang negara kita melancong, makan durian. Kali pertama dia nak makan tu, dia tak boleh makan. Sebab apa? Dia kata busuk. Memang makanan Melayu ni dia banyak benda busuk. Saya waktu belajar di Mesir, kawan-kawan balik Malaysia, antara yang kita kirim supaya suruh bawa datang ikan bekasam. Tuan sekalian, masuk ikan bekasam di negara Mesir. Kebetulan rumah harap ni dia tidak macam rumah, dia jenis rumah harap ni dia 3-4 tingkat. Tuan rumah di bawah, 3 atas lagi dia sewa kat orang. Kita duduk tingkat yang kedua. Bila goreng ikan bekasam ni tuan-tuan sekalian, kita meleleh ayat lah. Goreng ikan bekasam, goreng bawang pula tabur atas ikan bekasam tu, kira yang tu kira habis lah 3-4 pinggan. Kita goreng-goreng tu, tiba-tiba ada ni orang duk ketuk di luar pintu ni. Buka-buka tuan rumah. Dia kata, dah yang melizi tatbaq yang ni, dah rehan wahsy. Dia kata, Malaysia hampa masak apa ni, apa busuk ni, hampa makan benda busuk apa ni, dia kata. Sebab apa? Dia duk rasa benda tu busuk. Kita kalau masuk busuk pun kira, kalau hak tu habis lah, hak tu ya buka selera dah. Sama dengan durian tadi. Durian ni tunjuk kat Mak Saleh, tingkat permulaan dia akan kata, boleh makan ke dengan duri di luar, boleh makan ke dengan busuk ni. Tapi bila-bila dia buka tu, tengok dengan tikus berlari, anak kucing tidur berbala tu, dia naik, lain macam ni. Dia makan seolah, sekalipun seolah tu dia macam nak luak balik, tapi bila masuk 3-4 ulah, dia minta, saya nak beli 3 biji, nak beli makan di rumah. Sebab apa? Sebab dia rasa. Bila dia rasa, dia akan rasa lemaknya, dia akan rasa manisnya. Begitulah juga dalam kita mendapat halawatul iman, mendapat kemanisan iman. Orang yang mendapat kemanisan iman itu ialah orang yang dia beramal. Orang yang tak beramal, hadap pening kepala dengan kita datang dengan tazkirah, datang kuliah, datang solat secara berjemaah ni tuan-tuan, sebab dia tak buat, dia tak akan rasa manis dia beriman. Yang kita boleh buat ni, orang hadap pening kepala pada kat kita ni, kita rasa seronok, hari-hari seronok, hari-hari seronok. Itulah yang Nabi sebut, bagi dia ada iman. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, iza ra'aitumur rujul ya'tadu fil masajid fa ashhadu lahu bil iman. Rasulullah bersabda, apabila kamu lihat seseorang lelaki ataupun wanita ya'tadu fil masajid, yang berulang alik ke masjid ataupun surau, fa ashhadu lahu bil iman, orang yang tengok tu, Nabi kata, bersaksilah pada orang itu adanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak tunjuk pun, Nabi tak sebut tengok ibadat, Nabi tunjuk sebut, Nabi kata yang ulang alik, yang rasa tak jemu. Sebab apa dia rasa tak jemu? Dia rasa itulah manisnya beriman. Tu sebab tu Nabi sebut amal afdal kepada Abu Zar Jundub bin Junadah ini. Rasulullah kata yang pertama, al-imanu billah. Yang kedua Rasulullah sebut tuan-tuan sekalian, iaitulah wal jihadu fi sabili, berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada jihad dalam bentuk qitaliyah, mengangkat senjata, ataupun jihad dalam bentuk-bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain. Takkanlah kita, negara kita tidak ada jihad nak angkat senjata, tiba-tiba kita nak angkat senjata, tidak. Tapi kita yakin segala yang kita buat kerana semata-mata nak mengagungkan agama Allah, kita yakin itu jihad. Saya sebut pada sahabat-sahabat yang keluar dari Sadah pada malam tersebut, saya kata, kalaulah budak-budak tu buat mengamuk, katak kita sampai mati, yakinlah kita akan mati syahid. Sebab apa? Bukan risalah tu cerita